Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syafi'il anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji dan kesyukuran kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana banyak melimpahkan rahmatnya kepada kita, banyak melimpahkan hidayahnya kepada kita, banyak melimpahkan rezekinya kepada kita dan juga kepada seluruh makhluk yang diciptakannya. Dan jangan lupa setiap hari kita selawat dan salam kita kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Salam kita kepada para isteri baginda, para ahli keluarga baginda, para sahabat baginda, serta golongan yang mengikuti jejak langkah baginda sehingga hari kiamat, insya-Allah. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, salam sejahtera. Apa khabar? Kami di Atamar mendoakan agar kita semua dan juga keluarga di rumah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan kebaikan di dunia, diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan kebaikan di akhirat, dan juga diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada api nerakanya, insya-Allah. Okey, baik, mungkin ada tuan-tuan puan kita tanya kenapa bila saya daripada semalam sampai ke hari ini sesi malam sebelum tu saya nak ingatkan bahawa saya dah upkan poster yang yang mengatakan untuk daripada semalam, hari ini sampai besok bila saya akan tukar jadual lah selama 3 hari ini pada waktu malam, iaitu waktu pada pusat pukul 9. Dan insya-Allah hari Senin kita bersiaran seperti biasa. Kita ikut jadual balik pada pukul 11 setiap pagi, insya-Allah. Dan seperti mana saya katakan tadi, dalam poster tu, dalam kita upkan kita punya kata orang info berkenaan kenapa kita buat malam, pasal saya sendiri ada kata orang ada sisi coaching tentang bisnes ni saya tak tentang berkisah tentang bisnes ni, marketing, akaun dan sebagainya, yang mana sisi satu hari lah daripada semalam, hari ni dan juga besok, insya-Allah. Jadi itu yang pasal sebabnya kita buat malam. Okey, baik tuan-tuan sekalian, kita teruskan kepada program kita ataupun webinar saya hari ini. Seperti biasa, sebelum saya teruskan, saya ingin kongsikan dulu kita punya tajuk-tajuk yang kita nak share malam ni. Tapi saya kata orang untuk tajuk malam ni saya pendekkan sikit, iaitu kita hanya mungkin kita buat 2 tajuk atau 3 tajuk saja untuk perkongsian kita bersama-sama, insya-Allah. Okey, yang pertama saya nak kongsikan tajuk webinar saya yang pertama, iaitu untuk malam ni untuk hari ini. Dan sebelum saya meneruskan webinar saya ni, terlebih dahulu saya ingin perkenalkan diri saya kepada tuan-tuan perempuan yang di luar sana yang baru join, baru berkenalan atau baru join kita punya live ni, iaitu saya Abdul Rahman bin Muhammad Noor. Kami di perniagaan Atamar, yang mana kami ni merupakan wakil pemasaran untuk produk-produk dari Al-Hijaz Smart International Sdn Bhd. Dan salah satu produk yang kita ingin tawarkan, atau kita akan buat tawaran kita panggil promosi, iaitu produk ni lah, produk kesihatan Pati Ajwa, produk kesihatan Pati Ajwa atau produk kesihatan kurma Ajwa. Ini packaging dia, dan dan ini adalah botolnya dalamnya. Yang ini botol yang belum buka lagi ini botolnya, dan ini bentuk pati dalam ni. Okey, dan botolnya pun disil dan kalau ditanya tentang saya tentang mengamalkan minum salah satu produk sunnah ni, iaitu Ajwa, Pati Ajwa, kurma Ajwa ni ialah seperti mana saya kongsikan sebelum ni, bila kita konsisten kita gunakan, kita minum kurma ni pagi sebelum makan dan juga sebelum tidur, apa yang saya dapat dalam diri saya ialah
kita bila tidur tu rasa selesa lah, rasa lenyap, ya, rasa lenyap, dan bila kita bangun tu terasa segar. Itu yang saya perhatikan lah bila kita minum ataupun kita ambil sesudu besar kurma ajwa ni, secara parti dia. Dan juga apa yang saya kongsikan ialah baru-baru ni saya terjumpa buku berkenaan dengan khasiat kurma, khasiat kurma parti ajwa ni. Buku ni buku lokal, dia penerbit tempatan, dan saya pun belum ambil baca lagi, tapi apa yang saya nak kongsikan sini banyak kita panggil perkara-perkara yang menarik tentang kehebatan, bukan saja kehebatan pasal kurma tu, khasiat yang Allah ciptakan tu untuk manusia, malah ajwa tu apa kelebihan lagi. Yang mana yang saya tahu ialah ajwa ni, sebenarnya saya kongsikan sebelum ni, sesatunya kurma yang ada disebut dalam hadis Rasulullah SAW. Okay? Dan yang Rasulullah sendiri gunakan ataupun amalkan kurma ni, dan juga para sahabat. Dan tentu ada kelebihan lain yang kita tak tahu, yang mana yang saya kongsikan sebelum ni, banyak institusi di luar negara sana, terutama yang terlibat dengan pemakanan kesihatan ni, dia buat kajian tentang kurma ni, especially kurma ajwa ni. Okey, baik. Kepakaran kami ialah membantu tuan-tuan perempuan di luar sana di dalam membaiki kesihatan, yang ingin sekekal sihat, yang ingin menambah baikkan lagi lah kesihatan tu, tak kira peringkat umur, daripada bayi sampai kepada warga emas, yang mana hasil bila sihat nanti, kita boleh tambahkan lagi amal ibadah kita, kita boleh beraktiviti bersama keluarga yang tersayang, dan juga kita boleh membantu orang lain di luar sana, insyaAllah. Dan secara tak langsung nanti, bila kita konsisten guna kurma ajwa nanti, kita akan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW atas ajwa tu sendiri, yang mana banyak benefit dia kepada umat baginda sallallahu alaihi wasallam, dan juga rasa rindu kita kepada Allah SWT atas kebesaran dia, ya. Dan baik. Dan bagaimana kami dapat bantu tuan-tuan puan ialah melalui produk tadi, produk kesihatan parti ajwa atau produk kesihatan kurma ajwa. Dan apa tindakan yang tuan-tuan puan boleh lakukan, mudah saja. Kalau tuan-tuan puan nak tahu lebih lanjut dengan produk ni, info dia PM kami, DM kami di link bawah, kita akan kongsikan juga. Ataupun tuan-tuan puan kenal sesiapa di luar sana yang nak dibantu, yang kenal akan yang especially terutama dengan kesihatan, dengan kolesterol mereka ni, boleh kongsikan link di bawah, dan kita akan bantu, kita akan kongsikan infonya secara percuma. Dan juga sekiranya tuan-tuan perempuan berminat nak gunakan, nak amalkan produk kesihatan parti ajwa atau produk kesihatan kurma ajwa ni, jangan lupa PM kami, DM kami. Kami ada buat tawaran istimewa, iaitu kita bagi harga percuma, dan juga harga diskaun, dan juga kita ada bagi percuma kos penghantaran di seluruh Malaysia buat masa ni. Anda kata kita punya penambahbaikan tu nanti, kita punya sistem niaga, kita akan bagi percuma pula kepada sahabat segi kos penghantaran tu nanti. Dan di samping tu, kita akan bagi percuma e-book, e-book percuma, iaitu doa-doa ringkas daripada Al-Quran dan Hadis. Doa-doa ringkas, yang mana doa-doa ni terdapat dalam Al-Quran dan Hadis, dan ianya mustajab kalau kita amalkan. Dan lagi saya baru saja dalam hampir 90% nak siapkan beberapa e-book, yang mana e-book yang berkaitan, yang mana tentang kurma ataupun kurma ajwa ni, yang ingin saya bagi percuma nanti, dan juga info ni nanti, bila saya siap e-book ni nanti, kita akan bagi secara percuma untuk tuan-tuan tahu apa khasiat kurma sebenarnya, yang kita kadang-kadang kita tak perasan, yang mana orang-orang di luar negara sana, terutama di Amerika, di Timur Tengah ataupun di Europe, orang dah amalkan kurma ni sebagai snack lah, makanan sampingan yang sihat untuk sisi keluarga mereka. Okey, baik. Itu tadi sikit sebanyak berkenaan dengan pengalaman tentang kami ataupun tentang saya. Jangan lupa PM kami, DM kami untuk dapatkan maklumat lanjut, insyaAllah. Okey, baik. Tanpa memakan masa, saya teruskan kepada perkongsian saya yang pertama, iaitu tajuk
Apa makna publicity? Kalau kita dah dengar kan, orang kata publicity, nak publicity murah, nak publicity murah. Apa itu publicity? Okey, publicity ni kalau ikutkan dalam kita panggil Wikipedia, bahasa bahasa Malaysia ataupun terjemahan apa ni uh, apa ni Kamus Dewan ataupun daripada Wikipedia lah dia kata publicity ni dia adalah satu teknik satu teknik macam mana kita nak menarik perhatian umum terhadap sesuatu perkara, sesuatu barang, sesuatu perkhidmatan ataupun sebagainya lah. Dan dia merupakan maklumat yang disebarkan oleh orang ketiga untuk menarik perhatian. Maknanya kita macam kita nak minta bantuan pihak ketiga untuk bantu kita sebarkan lagi di channel mereka, di kata networking mereka tentang produk kita. Itulah lebih kurang itu nama publicity lah. Okay, baik. Dan apa yang saya bolehkan sini, publicity ni dia kalau kita fikir-fikir kan dia memang best lah. Memang best. Pasal apa? Dia boleh dianggapkan satu teknik peniaga yang kita panggil bijak ataupun yang smart, yang mencari publicity tapi dengan cara yang betul lah. Jangan cara yang salah, cara yang illegal atau cara yang tak sesuai dengan kita punya, kita panggil kita punya tradisi atau kita punya culture lah. Dan ini sikit sebanyak publicity ni dia boleh menjimatkan kita punya kos pemasaran. Boleh dia menjimatkan kos pemasaran. Itu dah pentingnya, satu pentingnya publicity ni. Dan juga publicity ni dia bukan sekadar untuk kita orang nak menjual saja. Seperti saya kongsikan tadi, translation tadi ataupun terjemahan tadi, publicity ni bukan melibatkan proses untuk menjual saja. Dia lebih berkesan untuk kita memperkenalkan perniagaan kita ni kepada crowd, kepada orang lebih ramai lagi tentang bisnes kita, apa yang kita buat, apa yang kita bantu melalui produk kita tu. Dan juga secara tak langsung dia akan membawa kepada satu proses yang mana dia akan membawa kita punya publicity tu lebih tinggi peluang untuk kita mendapat pelanggan yang sekaligus bila dapat banyak pelanggan dapatlah pendapatan dan pendapatan dia sering meningkat. Macam tu dia punya kita panggil continuing process tu. Dan juga dengan publicity yang kata orang yang bagus ni, yang bijak ni, dia menyebabkan kita punya kata orang produk kita ataupun servis kita ataupun bisnes kita tu ataupun brand kita tu mudah diviralkan oleh kalangan macam blogger-blogger ni dan juga vlogger dan juga macam ni YouTuber ataupun blogger, orang yang ada kata orang yang suka menulis dalam dia punya platform blog dia lah. Okey, baik. Dan dia ada follower yang suka ikut dia macam tu. Dan juga ramai di antara blogger-blogger ataupun YouTuber ni yang memberi publicity, kadang-kadang dia offer percuma je. Dia nak bantu orang lain kepada produk perniagaan kita ataupun faktor atau faktor yang mereka adalah. Macam contoh macam ni. Dulu tak lama sebelum saya ingat dalam 2 bulan saya dalam Twitter saya terperasan ada beberapa kita punya artis yang popular, antaranya Nilofa kan. Kalau kita tengok Nilofa, dia punya Twitter follower dia ramai, million kan, juta kan. Jadi ada one time tu dia buat dia offer yang mana siapa yang berniaga dalam keadaan COVID yang terkesan ni, yang ingin dia bantu untuk dia kempenkan kat dia punya Twitter tu saja. Jadi sharekan apa produk info dia, nanti dia akan retweet balik. Maknanya bayangkan kalau kita direzekikan oleh Allah SWT, Nilofa bantu kita retweet kepada follower dia yang 1 juta lebih, yang berjuta tu. Bayangkan secara tak langsung, secara percuma saja pada hari tu kita dah jimat banyak kos, achieve paling tidak katakan 10% daripada juta tu, mau atau ribu orang dah tahu dah produk kita secara tak langsung hari tu juga. Bayangkan penting tak penting ni kalau kita pandai buat cari publicity ni, atau kita bekerjasama dengan kata orang kita panggil artis-artis yang popular lah, yang banyak follower ni. Dan juga dia ada teknik dia ataupun tips dia yang saya nak kongsikan hari ni, iaitu
macam mana kita nak pikat apa ni kita panggil juruhebah maya ni ataupun blogger atau blogger ni, macam mana kita dapat nak dapatkan publicity ni. Okey, baik. Pertamanya kalau nak tahu orang-orang yang blogger ni ataupun YouTuber itu pun kadang-kadang mereka dia ada kata panggil among dia yang self, dia orang ada dia orang punya team, ada dia orang punya kata orang network dia orang. Ya, jadi kadang-kadang kalau hari-hari yang bukan COVID biasanya kita perhatikan dia orang uh, berkumpul dekat restoran ke kat mana-mana ke, dia orang berkongsi idea, bertukar idea. Jadi kalau kita dapat masuk crowd kat situ ataupun kita dapat join dia orang punya online punya meeting ke apa ke kan, kita set langsung dia sebenarnya memberi peluang kepada kita untuk kita ketengahkan produk kita. Jadi poin pertama ialah kita cuba cari platform-platform ni kat mana dia orang ada, sama ada di grup ke ataupun di mana-mana, untuk kita join dia orang punya kata orang sesi meeting dia orang. Macam itulah dia orang berkumpul ni. Tu kita kena pastilah dia orang punya majlis dia orang ni, meeting dia orang. Itu satu. Yang kedua ialah bila kita dalam platform dia orang ni, kita kenalkanlah diri kita, kita share info tentang produk kita, apa yang kita bantu, dan juga apa ni kata orang perkenalkanlah diri kita, dan kita perkenalkan dengan cara yang profesional lah, jadi menampakkan yang kita ni memang businessman lah, ataupun kita memang usahawan yang memang kita bersungguh nak bantu orang di luar sana dengan produk kita. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah jangan lupa lah kalau boleh kita sediakan sikit bajet kita tu untuk kita berikan kepada blogger ni ataupun YouTuber ni ataupun orang-orang yang boleh viralkan produk kita ni dengan simple-simple produk percuma kepada mereka, biar mereka test dulu apa okey tak okey, lepas tu mintakan feedback. Dari situ pun kita minta mereka sharekan dekat dia orang ataupun buat sikit penceritaan dalam dia orang punya blog ke ataupun YouTube atau seumpamanya. Boleh. Ataupun satu lagi saya teringat satu tips saya nak bagi. Uh, Tadi tamat tentang publicity kan. Satu lagi saya nak perhatikan kalau macam mana kita dapat publicity percuma ataupun macam mana kita nak masuk dalam akhbar-akhbar. Kalau tuan-tuan puan perasan, sama ada di mana-mana akhbar tempatan kita lah dalam negara, di dalam negara ni, bahasa Inggeris ke ataupun bahasa Melayu ke kan. Perasan tak kalau setiap artikel tu dia akan letak email pemberita itu sendiri. Jadi itu pun kita boleh ambil. Kita ambil email tu, kita postkan, kita kongsikan ke macam mana, kita follow dia ke macam mana ke, kita kongsikan kita punya sikit artikel yang kita tulis sendiri guna produk kita ke. Kalau dia rezekinya ada, maybe dia akan ambil kita punya, akan dia akan interview kita untuk dia masukkan dalam dia punya akhbar. Itu secara publicity secara percuma, itu pun boleh dapat sebenarnya. Dan juga itulah email-email yang disediakan, jangan lupa sentiasa kita keep in touch dengan orang. Itu cara yang kita panggil paling mudah publicity melalui akhbar kan. Bayangkan katakan kalau kita dapat masuk ke Harian Metro, kalau kita tengok Harian Metro ni dia punya publication, circulation dia tu, dia punya pengedaran dia tu dalam, saya ingat dalam juta juga. Jadi bayangkan kalau kita dapat masuk artikel rencana-rencana percuma daripada mereka, secara langsung kita boleh mendapat publicity yang sihat dari situ. Boleh? Okey, baik. Itu saja yang saya nak kongsikan hari ini. Ringkas saja tajuk dia berkenaan dengan tajuk berkenaan publicity ni bila kita berbisnes ni secara percuma ni. Dan juga andai kata tuan-tuan puan rasa perkongsian ini bermanfaat, jangan lupalah kongsikan juga kepada orang-orang luar sana. Moga-moga kita membantu dalam kita melakukan perkara kebaikan. Moga-moga kita mendapat pahala di sisi Allah SWT, dan juga mudah-mudahan pahala itu berpanjangan sampai hari kiamat. Dan juga saya ingat sepotong hadis yang mana yang bermaksud macam ni daripada Rasulullah SAW sendiri. Rasulullah SAW berkata perkara-perkara baik yang dilakukan oleh seseorang muslim itu ialah pahala. Jadi kita ambil peluang di sini, kita kongsikan, mudah-mudahan kita mendapat pahalanya, insya-Allah. Okey, baik tuan-tuan sekalian, itu tadi perkongsian saya yang pertama berkenaan dengan tips publicity bisnes percuma ni, dan saya teruskan kepada
perkongsian saya yang kedua, iaitu berkenaan dengan peluang kami di Ataman sedang mencari uh, grup baru. Kita nak form grup baru dropship ni, yang mana secara generalnya ialah mereka-mereka uh, yang ingin mencari peluang pendapatan, ataupun mereka ingin menambah duit poket, atau mereka yang ingin menambah atau meningkatkan ekonomi keluarga ataupun ekonomi diri ni, especially lah terutama mereka yang diberhentikan kerja akibat COVID-19 yang dah kita lalui setahun ni, dan juga ataupun mereka yang berbisnes, yang bisnes mereka tutup, jadi mereka ingin bangkit kembali untuk berbisnes. Jadi kami ingin offer kepada perempuan untuk join dropship kami ni, yang mana dropship kami ni simple saja, percuma, tak ada kontrak, training kita bagi, coaching kita bagi secara Zoom, dan juga grup-grup support ni pun kita sediakan. Dan juga di samping tu kita ada sediakan, kita panggil uh, kita offer insentif ataupun kita panggil bonus kepada mereka-mereka yang menjauhi capai target sales bulanan yang kita setkan lah. Maknanya tuan-tuan dapat dua income. Pertama, pendapatan daripada komisen jualan secara individu produk parti kurma ajwa ni, dan juga yang kedua, tuan-tuan kalau yang dapat achieve target bulanan tu, kita bagi bonus. Jadi itulah, ni dapat dua pendapatan. Okey, baik. Itu saya ringkasnya. Anda kata tuan-tuan puan berminat nak tahu, jangan lupa PM kami, DM kami. Kita akan kongsikan infonya secara detail insya-Allah. Dan juga anda kata tuan-tuan puan kenal sesiapa di luar sana, sama ada adik-beradik ke, kawan-kawan sekolah lama, ataupun kawan-kawan dalam grup Telegram, WhatsApp ke, dalam FB group, ataupun saudara mara ke, yang ataupun jiran-jiran yang kita perasan ekonomi mereka terkesan pasal pasal COVID-19 ni, jangan lupa sharekan link ni kepada mereka. Kita akan kongsikan infonya secara percuma saja insya-Allah. Boleh? Okey, baik. Saya teruskan lagi perkongsian saya yang ketiga, yang mana perkongsian saya yang ketiga ni daripada berkenaan dengan kajian. Baik, WebMD. Okey. WebMD ni apa ya? Okey, WebMD ni dia sebenarnya dia ialah kita panggil online publisher lah. Dia ada platform website dia, yang mana dia banyak kongsi dengan informasi tentang kesihatan manusia, kesihatan tentang makanan, banyak dikongsikan situ daripada untuk kita semua lah. Dan MB ni dia dah lebih kurang umur dia dah lebih kurang 25 tahun. Dan juga dia ni beroperasi di New York sana, di US sana, dan dia banyak sharing tentang pasal education ni, education ataupun banyak sharing tentang dia banyak kongsikan tentang pemakanan ataupun kesihatan kita lah. Kita panggil info-info yang terbaru ni. Dan salah satu artikel yang saya terjumpa daripada WebMD ni ialah dan saya sharekan di dalam grup private saya, iaitu grup private kami, iaitu Nak Sihat. Jadi betul perempuan dijemput join di FB group Nak Sihat, dan kita akan inilah invite masuk join. Dalam tu banyak perkongsian jurnal-jurnal perubatan, artikel-artikel perubatan yang berkenaan dengan macam apakah antaranya ialah apakah kurma yang lain yang kita tak tahu, yang boleh bantu membaiki kesihatan kita ni. Dan dalam artikel WMD ni dia kata kurma ni, dia kata dia merupakan makanan suplemen yang sihat. Kenapa? Kerana dia mempunyai tinggi vitamin, nutrisi dia yang tinggi, dan banyak membantu dalam memanfaatkan kesihatan badan kita lah. Dan juga dia menggalakkan juga kita jadikan kurma ni dalam diet pemakanan kita hari-hari. Jadi kita di situ pun banyak kos kita jimat, tak payah banyak beli pil-pil suplemen kat luar sana. Suplemen kurma ni pun dah cukup. Dan juga dia kata lagi lah secara ringkasnya, dia kata makanan ni boleh juga dijadikan sebagai pemanis menjadi kepada gula
di dapur tu, gula putih tu lah. Ya, okey. Boleh? Okey, baik. Anda kata tuan puan nak kata orang nak baca lebih detail tentang perkongsian tadi ni, yang mengatakan kurma ni elok untuk makanan suplemen harian kita. DM kami ataupun join ke grup Nak Sihat dan kita akan kongsikan, dan tuan-tuan boleh join dan boleh baca lah, bukan sekadar ini tadi, banyak lagi info yang kita kongsikan dalam minggu ni. Ya, terlalu banyak boleh katakan. Okey, baik. Itu saja yang saya kongsikan. Yang terakhir berkenaan dengan khasiat kurma untuk kesihatan kita ataupun kesihatan tubuh badan kita. Dan saya rasa setakat itu saja yang saya nak kongsikan untuk hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi pada malamnya besok pada pukul 9 malam dengan topik-topik yang lebih menarik. Dan kepada tuan-tuan yang baru saja mengikuti bila saya ni, jangan lupa boleh dengar semula nanti lepas di-upload videonya oleh B. Dan kepada tuan-tuan yang masih lagi mengikuti webinar saya daripada awal sampai penghujung secara konsisten dan komitmen, saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih atas komitmen dan komitmen tuan-tuan. Semoga kita mendapat sesuatu ilmu, dan anda kata perkongsian itu bermanfaat, jangan lupa kongsikan kepada mereka-mereka di luar sana supaya kita bantu-membantu, insya-Allah. Moga-moga kita dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Boleh? Okey, baik, itu saja yang saya nak kongsikan hari ini. Saya akhiri webinar saya dengan tasbih kifarah dan juga suratul As. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Saya akhiri dengan moto perniagaan kami, sebaik-baik manusia ialah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Stay safe. Kita jaga diri kita jaga keluarga kita jaga komuniti kita jaga negara kita mesti menang. Kami bantu anda elakkan isu kolesterol tinggi untuk capai sihat dari masalah penyakit-penyakit kronik. Produk kesihatan Pati Ajwa, sihat dan selamat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah.